Saudara, bertemu lagi dalam editorial kali ini bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. PRK Parlimen Permatang Pauh dan Parlimen Rompin minggu lalu menyaksikan status quo berlaku. BN berjaya mempertahankan Parlimen Rompin manakala Parti Keadilan Rakyat PKR pula mempertahankan Parlimen Permatang Pauh. Kerusi Permatang Pauh kosong berikutan penyandangnya Datuk Seri Anwar Ibrahim hilang kelayakan sebagai anggota Parlimen setelah Lembaga Pengampunan menolak petisyen pengampunan diraja yang dipohon Anwar melalui anggota keluarganya. Dan Anwar kini menjalani hukuman penjara 5 tahun bagi sabitan meliwat bekas pembantu pribadinya Muhammad Saiful Bukhari Azlan. Manakala kerusi Parlimen Rompin kosong selepas penyandangnya selama 6 penggal iaitu Tan Sri Jamaluddin Jarjis maut dalam nahas helikopter di Semenyih pada 4 April lepas. Dan untuk editorial malam ini, menganalisis pilihan raya Parlimen Permatang Pauh itu. Tumpuan kini terarah kepada Permatang Pauh di mana PKR berjaya mempertahankan kerusi panas itu melalui pemimpin parti itu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Meskipun berlaku pertandingan 4 penjuru, tetapi cabaran sebenar dari calon BN Suhaimi Sabudin yang mendapat 21,475 undi. Dr. Wan Azizah mendapat 30,316 undi. BN berjaya mengurangkan majoriti PKR kepada 8,841. Mengikut statistik PRK Permatang Pauh, undi yang memihak kepada PKR kali ini menurun 1.39% dengan memperoleh sebanyak 30,316 undi bersamaan 57.04% berbanding undi yang diperoleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada pilihan raya umum ke-13 sebanyak 37,090 undi bersamaan 58.43%. BN memperoleh jumlah undi sebanyak 21,475 bersamaan 40.4% berbanding 25,369 undi bersamaan 39.97% pada PRU ke-13. Kenapa boleh berlaku macam tu? Macam dalam PRU 13 yang hari itu, turnout voters 85%, 83%. So something wrong ada kat situ. Ya, so sebagai political scientist ya Dr. Siva, kami lebih concern kepada peratusan pengundi yang lebih tinggi, bukan mengapa mereka lebih turun. Sebab kalau kita analisis balik, kita tengok kalau percentage turun dalam 73, 74 sahaja yang turnout voters, dia akan berbalik kepada story undi protes, undi tak puas hati, undi rosak. So dekat situ perbincangannya balik-balik cerita yang sama. Ada pihak menganggap PRK Permatang Pauh sebagai menguji sejauh mana sokongan rakyat terhadap parti kerajaan yang memerintah ketika ini. Apa yang jelas, keputusan pilihan raya itu menunjukkan meningkatnya sokongan pengundi di kawasan itu terhadap BN. Sasaran pengundi untuk PRK ini sebanyak 80% tidak tercapai apabila jumlah yang keluar mengundi hanya 74%. Namun proses mengundi berjalan lancar. Beberapa insiden kecil berlaku tetapi ia adalah asam garam sepanjang kempen pilihan raya berlangsung. Walaupun sebelum ini kita melihat ada isu hudud, ada isu pemecahan dari sudut sokongan dari PAS dan sebagainya, barangkali kesemua itu sudah diminimalkan berdasarkan kepada isu nasional yang dibawa, bukannya isu lokal. Berbanding PRK Rompin yang dimenangi BN, PRK Permatang Pauh dianggap sebagai turning point kepada PRU ke-14 nanti. Kemenangan Presiden PKR di Permatang Pauh kali ini sedikit sebanyak dipengaruhi sentimen Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kini dipenjara Sungai Buloh kerana kesalahan liwat. BN tidak mampu memecah tembok sentimen itu dan menyebabkan pengundi tegar Anwar tidak berganjak. Isu-isu nasional turut dimanipulasi parti pembangkang dalam kempen meraih undi juga tidak ditangkis secara berkesan oleh BN. Isu GST dan 1MDB antara paling lantang dibangkitkan hingga mempengaruhi pemikiran sebahagian besar pengundi parlimen itu. GST itulah menjadi tema besar. GST harus tegakkan keadilan dalam gambar calon PKR. Kerana GST itu secara psikologinya sudah mempengaruhi pola pengundian secara
besar-besaran. Isu nasional menjadi tumpuan besar-besaran berbanding dengan calon Barisan Nasional yang hanya tertumpu kepada isu lokal, isu infrastruktur, kemudahan. Ya, itu dilihat yang mampu untuk berkhidmat terus dibandingkan dengan Wan Azizah dikatakan jika menang perlu berkhidmat di Kajang dan juga di Permata. Tapi itu bukan isunya barangkali di situ. Kalau kita meninjau kembali PRU ke-13, sebanyak 51.7% pengundi Melayu menyokong BN. Tetapi hanya 8% daripada lebih 16,000 pengundi bukan Melayu mengundi BN. Anwar merupakan anggota Parlimen Permatang Pauh bagi BN dari 1982 hinggalah ke tahun 1999. Dan Anwar hilang kerusi Parlimen Permatang Pauh selepas beliau dijatuhi hukuman penjara pada 14 April 1999. Parlimen Permatang Pauh kemudian dimenangi isterinya Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail pada pilihan raya umum ke-10 pada November 1999. Dr. Wan Azizah mempertahankan kerusi itu pada pilihan raya seterusnya sebelum meletakkan jawatan pada 31 Julai 2008 untuk memberi laluan kepada Anwar yang dibebaskan dari penjara dan bertanding dalam PRK Permatang Pauh pada Ogos 2008. Ketua Umum PKR itu memenangi semula kerusi itu dengan mengalahkan calon BN Datuk Arif Shah Omar Shah dengan majoriti 15,671 undi pada pilihan raya umum ke-13. Sejarah memang tidak boleh diubah, tetapi dalam proses politik pengundilah menentukan pilihan mereka. Kerjasama komponen BN terutamanya MCA dan gerakan perlu dipertingkatkan lagi. MCA dan gerakan harus segera turun padang bagi meyakinkan pengundi kaum itu perlunya mereka menyokong kembali kerajaan bagi menikmati kemajuan pada PRU ke-14 nanti. Status quo lagi, kedudukan status quo itu masih lagi berpihak pada PKR. Maksudnya agak kuat ataupun P44 ni adalah kubu kuat bagi PKR. Untuk memecahkan ruyung itu saya rasakan lawannya perlulah seorang yang sangat-sangat calon heavyweight. Ya, heavyweight dengan perkara-perkara ataupun latar belakang yang sangat kuat dan juga baik. BN pula perlu memikirkan strategi yang lebih berkesan dalam memenangi sokongan pengundi, bukan mengambil sikap defensif. Kelemahan parti lawan wajar didedahkan secara terbuka. Isu-isu dalaman yang cuba disembunyikan Pakatan Pembangkang PKR, DAP dan PAS perlu didedahkan kepada penduduk Permatang Pauh. Mereka perlu mengetahui bagaimana layanan DAP yang memerintah Pulau Pinang sejak 7 tahun lalu. Cukai pintu, tarif air dan cukai perniagaan dinaikkan. Penduduk dibebankan juga dengan kenaikan kos tukar hak milik tanah sehingga 200%. Rumah kos rendah tidak ada langsung dirancang menyebabkan penduduk miskin terpinggir. Konsep partisipasi politik atau pendidikan politik dalam masyarakat orang Melayu khususnya lingkarannya masih sama. Rata-rata ceritanya pusing benda yang sama. Yang saya melihat, yang saya kagum ya dengan pengundi-pengundi masyarakat Cina. Mereka very opportunist. Di mana diberikan peluang satu itu mereka akan grab. Ya, di mana ada diskaun dan free itu mereka akan pergi. Tetapi tidak pada masyarakat Melayu. Mereka menganggap bahawa ini satu perkara yang remeh. Nak pulang jam, kos tinggi dan sebagainya. Nak keluar ada provokasi takut. Tetapi kalau kita sebagai seorang pengundi dan seorang warga negara Malaysia yang bertanggungjawab, kita mahukan perubahan, maka kita perlu keluar. Ya, apa sahaja rintangan yang kita perlu lalui, kita perlu terjemahkan dalam bentuk undi. Baik saudara, mungkinkah lanskap politik di Pulau Pinang akan berubah selepas pilihan raya umum ke-14 nanti? Selepas PRK minggu lalu, Permatang Pauh masih kekal di tangan Parti Pembangkang. Sama ada kejayaan Dr. Wan Azizah mempertahankan kerusi Permatang Pauh dibantu oleh bayang-bayang Anwar, realitinya pengundi sudah memberikan signal yang mesti difikirkan jika BN mahu merampas semula pada PRU ke-14 nanti. Sekian editorial malam ini. Saya Faris Izzat Syahrudin. Selamat malam dan salam satu Malaysia.